A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Pertama-tamanya seperti biasa, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya lah maka pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita bernafas, peluang untuk kita terus merasakan nikmat berkeluarga, nikmat bekerja, nikmat bersekolah dan sebagainya. Tak lain tak bukan, tujuannya hanya satu, untuk kita ta'abbud ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan itu menjadi salah satu cara untuk kita nak jana pahala agar ini menjadi saksi yang terbaik untuk kita sewaktu mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih seperti biasa kerana memilih rancangan Tanyalah Ustaz sebagai penyeri bagi anda. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam taman-taman syurga ini mendapat 1001 rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk edisi 23 Jun 2022 bersamaan 23 Zulkaadah 1443 Hijrah, hari Khamis. Mudah-mudahan hari ini terus kita ceria, terus kita tambahkan ilmu, terus kita tingkatkan dan perbaiki kualiti ibadah dan juga amalan kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa, dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita selidiki, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar daripada sirah. Dan kita juga tahu bahawa kita berada sekarang ini di dalam bulan-bulan haji, iaitu bulan haji ada 3, bulan Syawal, Zulkaadah dan juga Zulhijjah. Dan insya-Allah tak lama lagi kita akan merasakan orang kata bahang ataupun keseronokan untuk menyambut hari raya Aidil Adha. Dan insya-Allah satu yang menariknya adalah apabila kita memasuki bulan Zulhijjah nanti, kita akan bertemu dengan hari yang ke-9, hari Ashura, hari ke-9 Zulhijjah, di mana kebanyakan ataupun pada saat itu jemaah-jemaah haji kita akan berwukuf di Arafah. Sudah semestinya ada kelebihan dan juga keistimewaan di sebalik nama bumi ataupun nama tempat di bumi Arafah ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan berbicara satu tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan sirah haji debaran Arafah. Dan insya-Allah bagi menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang ahli panel kita yang cukup sinonim dengan kisah-kisah sirah yang berada sendiri tempat-tempat sirah tersebut, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ceria pagi ni Ustaz. Alhamdulillah. Make up sendiri tahu Ustaz pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita sirah haji debaran Arafah. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tanpa membuang masa lagi, kita nak masuki sebagai pendahuluan mukaddimah kita, sedikit tausiah daripada yang berbahagia Ustaz Muhammad kita berkaitan dengan apakah sebenarnya keistimewaan bumi Arafah ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Dirahmati Allah, Dai Luqman, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Pejam celik dah nak sampai bulan haji kita ni kan. Masa berlalu begitu panjang Okey, sebagai mukadimah dia, saya nak cerita mengenai sistem kiraan tahun. Dalam dunia ini ada dua sistem kiraan tahun. Satu
tahun dikira dengan sistem kitaran matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu bergerak di atas paksi dia. Jadi sistem tahun dengan kiraan matahari. Yang keduanya, sistem tahun adalah sistem tahun dengan kiraan bulan. Okay, semua kita tahu benda itu. Jadi apabila kita sebut mengenai sistem matahari, maknanya sistem matahari, kiraan tahun matahari ni satu tahun ada berapa hari? 365 suku sebenarnya. Kenapa ada suku? Sebab lepas setiap kali 4 tahun cukup satu hari, jadi tahun lompat. 365 suku. Okey. Jadi sistem kiraan bulan dia kurang 10 atau 11 hari setahun. Jadi ada 354 hari. Okey, jadi maknanya dalam dunia ni ada dua sistem kiraan tahun. Umumnya orang Timur, kita orang Timur, orang Arab orang Timur, orang Yahudi orang Timur, orang Jawa orang Timur, orang Jepun, orang Thailand dan sebagainya. Kita orang Timur umumnya kita mengira kiraan tahun tu dengan kiraan kitaran bulan. Sebab itu orang Arab dia ada kaedah kiraan bulan dia. Orang Yahudi pun dia ada kiraan bulan dia. Orang Thailand dia ada kiraan bulan dia. Orang Jawa ada kiraan bulan dia. Orang Melayu kita 1 purnama, 2 purnama, ada kiraan bulan. Orang Jepun sebenarnya kiraan adalah kiraan bulan. Maknanya kebanyakan orang Timur menggunakan sistem kiraan bulan. Okey, jadi maknanya orang-orang di barat lebih sinonim dengan kiraan cara matahari. Sebab itu tahun Masihi, kita cakap tahun Masihi itu tahun sistem kiraan yang macam mana? Sistem kiraan matahari. Okey, kita tahu Januari, Februari dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita sebut mengenai hari Arafah, di mana letaknya hari Arafah dalam kiraan tahun? Dia terletak dalam kiraan bulan. Sebab tu dia takkan jumpa dekat dia bulan Januari ke Februari ke Mac ke tak. Dia kiraan bulan, iaitu bulan Zulhijjah kita panggil. Jadi maknanya bulan-bulan dalam bahasa Arab dia akan bermula dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Maksudnya dia terletak kepada bulan Zulhijjah, iaitu bulan bulan terletaknya ibadah haji itu. Haji maknanya bila tarikh dia Arafah ni adalah 9 Zulhijjah. Okey. Kemudian cara kiraan tahun bagi matahari ni, kiraan ada satu cara, iaitu hisab. Hisab ni mana kira-kira secara falak. Dia tak teropong matahari. Tengok matahari kan, maknanya habis rosak. Okay. Kiraan bulan ada dua cara kira. Satu dia panggil ru'yah. Ru'yah ni kita perhati dengan mata kita, perhati dengan teropong kan. Satu lagi dengan cara hisab. Hisab tu dengan cara kira-kira. Ada dua cara. Sebab itu kadang-kadang kita kata kenapa Saudi raya dulu, kita raya kemudian. Okey, itu kita kena faham. Kenapa? Kerana ketika matahari kita terbit daripada timur. Jadi apabila bulan juga terbit daripada timur, jadi adakah bulan itu bulan 30 atau bulan 1 hari bulan? Itu maknanya itu perbezaan dia. Jadi kadang-kadang dia ada cara kiraan dia. Bulan 30 lain, bulan 1 lain cara kiraan dia. Dia ada sela-sela dia. Sebab itu kadang-kadang macam mana fatwa kita nak ikut, kena fatwa tempatan. Kita tak boleh suka-suka. Katakan Malaysia katakan Malaysia kata raya pada hari Ahad contohnya. Saudi raya pada hari Sabtu. Kita kena ikut sana tak? Sebab dia kena ikut fatwa tempatan. Ketika bulan melalui maknanya bahagian langit kita ni, dia belum lagi matang sebagai 1 hari bulan. Maksudnya ini 30 hari bulan. Jadi pakar-pakar falak kita serahkan pada dia, bukan kita suka-suka. Sekarang ni ramai orang dia berguru dengan YouTube, dia suka-suka dia. Lebih alim daripada mufti pula. Suka-suka bagi pandangan sebagainya. Apalah jabatan mufti. Tak, dia ada kiraan cara dia. Maknanya bila sampai ke langit kita ni mungkin belum jadi lagi, sela-sela dia belum jadi lagi 1 hari bulan. Jadi sebab itu bila sampai ke Saudi baru matang. Lepas tu orang Saudi tengok 1 hari bulan. Kita belum lagi, kita 30. Jadi kita bila satu kita satu pusingan lagi. Sebab itu kena ikut fatwa tempatan. Kita tak boleh nak suka-suka kita. Nak ikut situ ikut situ, tak. Fatwa tempatan. Dia ada kiraan ru'yah, dia ada kiraan hisab. Kadang-kadang kalau kita tengok tak nampak kan, maklumlah tempat kita mendung dan sebagainya kan. Jadi maknanya dengan cara hisab, dengan cara kira-kira. Okey. Itu maknanya sebagai mukadimah dia mengenai macam mana di mana letaknya maknanya hari Arafah tu. Itu pada bulan Zulhijjah, iaitu 9 Zulhijjah. Sebab itu berbeza
Bila 9 Zulhijjah, 1 Zulhijjah tu bila? Jadi mana caranya adalah dengan cara ru'yah ataupun dengan cara hisab. Saya pernah membuat program dengan TV9 waktu tu. Kita menyambut Ramadan di China. Tajuk program tu Ramadan di China. Kita tengok, kita buat dokumentari tu, tengok macam mana orang China di Xi'an, merujuk pada Xi'an, melihat anak bulan. Dia lagi terror. Dia tak ada tengok anak bulan pakai teropong kita tu, pakai mata betul-betul. Maknanya pakai hari ni pada dia adalah di hujung bulan Syakban, nak masuk Ramadan tu, ramai keluar pada waktu petang, tengok dekat Masjid Xi'an tu, Masjid Agung Xi'an tu, tengok tu. Nampak tak nampak? Oh, nampak. Dia tanya saya, imam tanya, kau nampak tak? Saya kata, aku tak boleh saksikan. Aku tak nampak dengan mata. Dia boleh tahu dengan mata. Mana dia nampak saya tak tahu. Itu ilmu dia. Jadi bila diisytiharkan, okey, memang anak bulan 1 hari bulan tu, dia akan ketuk tong mana macam ustaz dulu kita kan. Ketuk kentong ke ketuk apa tu kan. Untuk menyatakan esok puasa. Itu cara ru'yah dia. Kita dengan teropong apa semua kan. Dia boleh tengok dengan mata. Saya pun tak faham. Siapa boleh nampak tu satu ketika tu. Okey, itu jadi maknanya sebagai mukadimah aja, jadi kita tahu di mana letaknya Zulhijjah tu kan. Ada orang kadang confuse. Cuba letakkan tarikh senang, 5 Mei ke senang? Tak, sebab dia kiraan tahun yang berbeza. Okey. Jadi bila kita cerita mengenai bulan Padang Arafah ni ataupun bulan Zulhijjah dan Arafah ni, ada 4 kisah penting yang maknanya saya nak kongsikan pada hari ini sebagai maknanya perkongsian kita lah. Jadi at least kita kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal, baru kita cinta. Okey. Kita terus Okey, kisah yang pertama kisah Nabi Adam AS. Okey. Nabi Adam AS ni bila tarikh diturunkan? Kita bicara mengenai timeline biar kita nampak. Kan? Okey. Umumnya ulama sirah menyatakan bahawa Nabi Adam diturunkan kurang lebih 10,000 tahun dulu. Maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya baru je. Habis ditemui satu jasad dikaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun macam manusia. Sebagai contoh, ada satu jenazah mayat ditemui di Namaklik di Iran. Saya dah pergi tengok ketika lawatan ulama ahli sunnah di sana, dekat muzium itu macam manusia tapi berbelas ribu tahun. Macam juga perak man berbelas ribu tahun kan. Kalau betul dia berbelas ribu tahun, dia macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan, sebab tu ada ulama mengarang kitab Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan insan. Allah sebut dalam Quran. Jadi Nabi Adam AS diturunkan lebih kurang 10,000 tahun lepas, selaras dengan kajian geografi. Kajian geografi mendapati bahawa penempatan manusia tertua di dunia, satu penempatan yang memang established, tempatan di dunia adalah di Jericho. Jericho tu sekarang di Palestin. Jericho tu adalah the lowest and the oldest city in the world. Dia ada tempat paling rendah di muka bumi sebab dia 410 meter daripada para laut. The lowest and the oldest city, the paling tua. Kan? Jadi sebab tu bila kita bicara mengenai kota Jericho, satu benda kita tengok mukjizat Al-Quran, Allah cerita dalam Quran kan, di sekitar Jericho tu pernah berlaku peperangan antara Rom dan Parsi. Allah sebut ghulibatir Rum. Maknanya surah Rom telah dikalahkan fi adnal ard, di tempat paling rendah di muka bumi. Waktu tu tak ada siapa tahu. Betul ke? Bila kajian kurun ke-19 mendapati betul situ tempat paling rendah di muka bumi, 410 meter daripada paras laut. Jadi maknanya Jericho the oldest and the lowest city in the world. Maksudnya pendapatan manusia. Jadi maknanya selaras dengan kajian geografi, Nabi Adam diturunkan kurang lebih 10,000 tahun dahulu. Okey. Ustaz, itu baru orang kata kita bagi teaser dulu Ustaz. Allahu akbar. Berkaitan dengan kisah daripada Nabi Adam ni, tadi sedang betul sekali pastikan soalan-soalan yang ingin diajukan itu adalah berkaitan dengan silibus sirah kita pada hari ini. Tetapi satu fakta menarik Ustaz yang saya dapat pada pagi ini adalah berkaitan dengan kiraan bulan. Itu baru saya tahu orang timur ni menggunakan kiraan bulan, orang barat menggunakan kiraan matahari. Jadi insya-Allah banyak lagi yang kita akan bualkan berkaitan dengan sirah haji ini. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah sedang betul sekalian, kembali kita bergabung dalam majlis ilmu pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah pagi ini eksklusif sedang betul sekalian. Bersempena juga kita semakin hampir dengan 10 Zulhijjah iaitu Hari Raya Aidul Adha ni. Tanyalah Ustaz membawakan topik eksklusif berkaitan dengan sirah haji Debaran Arafah. Sudah semestinya ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya special ataupun keistimewaan di sebalik Hari Arafah ni. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Tapi sebelum tu kita nak dengar tadi ada Ustaz cerita ke, tapi tergantung. Tapi Ustaz, yang menariknya tadi Ustaz dikongsikan berkaitan dengan kiraan tahun. Iaitu yang pertama kiraan menerusi bulan dan juga yang keduanya menurut daripada matahari. Tapi Ustaz, yang menariknya Ustaz, dalam Al-Quran Allah ada menyebut tentang salah satu tentang Ashabul Kahfi ni. Allah sebut 309 tahun. Kenapa Allah tak menyebut 309 tahun saja Ustaz? Okey. Ustaz. Terima kasih. Itu satu pertanyaan yang menarik dalam kita memahami kiraan matahari dan bulan ni. Okey. Ashabul Kahfi ni bila tarikh dia? Maknanya timeline ni lah biar kita faham kan. Dia 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir. 200 tahun sebelum Masihi Jadi ada 7 orang pemuda, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Maknanya dia adalah satu orang pemuda yang beriman, maknanya kemudian ditidurkan oleh Allah 200 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa lahir satu Masihi, Nabi Isa lahir. Jadi tahun Masihi itu merujuk kepada Nabi Isa lahir Jadi maknanya Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masihi. Jadi ketika Nabi Isa jadi nabi dan juga rasul, Nabi Isa ceritakan balik. Nanti dulu ada 200 tahun dulu ada orang tidur. Nanti 100 tahun lagi dia akan bangun. Jadi bila Nabi Isa diangkat ke langit pada tahun 33 Masihi, ada kata 27 Masihi, ada kata pendapat 33 Masihi. Jadi orang-orang beriman bagi syariat Nabi Isa tertunggu-tunggulah. 100 tahun sampai itu betul bangkit dia. Maknanya orang bangun bangun Ashabul Kahfi itu. Kita tak detailnya nanti kita akan mungkin cerita dalam kisah yang lain. Tapi yang menarik dia adalah Allah sebut dalam Quran bahawa dia ditidurkan 309 tahun, bukan 309 tahun, 309 tahun. Kenapa disebut 309 tahun? Untuk meraihkan kedua-dua kiraan tahun. Kalau kiraan matahari 300 tahun. Kalau kiraan bulan 309 tahun. Itu mujizat Al-Quran yang memang Masya Allah. Surah Kahfi kita boleh tengok kan, kerana kiraan tahun kan. Jadi maknanya kenapa 309 tahun? Dua-dua cara kiraan tu diraikan. Sebab kurang lebih kiraan bulan ni dikurang 10, 11 atau 12 hari macam tu setiap tahun. Jadi maknanya dalam 300 tahun 300 kiraan matahari, 309 tahun adalah kiraan bulan. Baru menarik, Masya Allah. Mujizat itu dah surah Kahfi. Surah Rum tadi kita sebut kisah macam bumi paling rendah di muka bumi kan. Macam Ustaz, kesambungan Ustaz tadi berkaitan dengan kisah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah bahawa kisah Nabi Adam, kemudian pendekkan cerita Nabi Adam maknanya diciptakan di syurga bukan dekat tempat kita, maknanya kemudian diturunkan ke muka bumi. Allah sebut ihbitu minha jami'a. Turun kamu semuanya. Dan semuanya di sini adalah dalam ikut kitab tafsir At-Tabari ada 4 yang diturunkan. Adam alaihissalam diturunkan di Silan. Silan sekarang ni Sri Lanka. Maknanya Sri Lanka. Dekat Sri Lanka dia ada satu gunung dipanggil Adam Peak. Jejak Rasul pernah buat maknanya dokumentari mengenai Adam Peak ni, mana ada tapak kaki Nabi Adam ke sana. Silan. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah ni sendiri daripada perkataan jaddah itu nenek. Dan saya kalau bawa orang pergi umrah kan, ada masa saya akan bawa orang pergi ke makam Hawa di Jeddah. Masih ada lagi di Jeddah orang kadang-kadang bawa ke shopping Corniche kan. Itu kita tengok sejarah kan di Jeddah tu. Okey.
Kemudian diturunkan adalah syaitan. Syaitan diturunkan di Babil. Babil itu Babylon. Babylon dan ular. Ular ni kenapa ular pula? Kenapa ular tiba-tiba ada? Ular ni kalau ikut sirah, dia adalah binatang waktu ada di syurga, menyelinap masukkan syaitan balik ke syurga. Kan syaitan dah dikeluarkan daripada syurga kan, sebab dia engkar. Adam tak tahu apa-apa. Jadi dia kata dia dengan ular yang menyelinapkan masuk. Sebab tu ular ni sinonim dengan berbeda sihir, berbeda dengan syaitan dan sebagainya. Diturunkan di tanah-tanah bahagian Afrika. Jadi nak pendekkan cerita sini, kita cerita pada Arafah tu, maknanya terpisahlah Adam dan juga Hawa. Kan? Maknanya Adam disilan. Dulu bukan ada telefon. Ada orang kadang-kadang pergi Mekah, janji tunggu kat pintu satu, isteri tunggu pintu lain. Masya Allah. Habis pun nak pusing. Kemudian boleh bergaduh tau. Bergaduh sebab tak jumpa pintu, jumpa kat hotel. Tahu dah hotel kat mana. Ini nak mana, telefon tak ada, WhatsApp tak ada, internet tak ada, mana nak jumpa. Sebab tu Allah sebut pada Nabi Adam AS, Allah kata apa? Allah kata, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maknanya Adam, kau ingat, dunia macam juga dekat syurga. Dia ada undang-undang dan peraturan dia. Tak boleh buat suka-suka hati kan. Dekat syurga waktu tu, Allah kata jangan makan berkhuldi. Makan juga kan. Maknanya melanggar undang-undang, ada hukuman dia. Dunia sama juga. Dan siapa yang mengikut faman tabi'al hudaya, siapa yang ikut petunjuk daripada aku, tidak dia rasa sedih dan juga takut dan juga berduka cita. Maka dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada silang sana tau, daripada Sri Lanka sana, Hawa tetap berada di Jeddah. Bayangkan dia terpisah dengan keadaan waktu tu, tak ada siapa bertolong. Kenapa tak ada siapa tolong? Orang pun tak ada. Berdua tu je. nak tolong. Orang pun tak ada. Siapa nak tolong. Jadi dengan hidayah Allah, jalan. Dan maknanya cari dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertemu mereka di padang Arafah. Jadi sebahagian daripada ulama sirah kita menyebut bahawa kenapa dinamakan sebagai Arafah, sebab maknanya pengenalan, pertemuan kan. Sebab itu bila ibadah haji di mana syariatkan kepada maknanya syarat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maknanya biar pertemuan Adam dan juga Hawa yang berada di padang Arafah tu, kita sebagai manusia diwajibkan sebagai rukun haji, maknanya bertemu semua di padang Arafah, berkumpul di padang Arafah. Jadi kita boleh tengok, ini semua anak cucu Nabi Adam. Ada yang apa nama, warna hitam, ada warna putih, ada warna sawo matang, ada warna macam warna lah. Macam warna. Pelbagai warna. Pelbagai warna kulit. Kita Allah sebut dalam Quran kan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maknanya ta'araf tu, Arafah tu lah. Aku menjadikan kamu, maknanya laki, perempuan, berbagai-bagai bangsa. Ada bangsa Melayu, Cina, India, dan berbagai-bagai lagi. Maknanya li ta'arafu, untuk kamu kenal. Jadi Arafah daripada pengenalan. So disyariatkan kepada maknanya syarat Nabi kita Muhammad, ibadah haji itu iaitu perhimpunan di padang Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji adalah perhimpunan di padang Arafah. Itu kisah pertama, iaitu kisah Nabi Adam AS. Okey. Kita pergi pada kisah kedua. Kisah yang kedua pula. Nabi Adam, kita masuk ke kisah dua, Ustaz. Silakan. Kisah kedua iaitu kisah Nabi Ibrahim AS. Okey, kita cerita dulu mengenai kisah Nabi Ibrahim, dia berada di mana. Okey, timeline dia lebih kurang 1,800 tahun sebelum Masihi. Tadi Adam 8,000 tahun sebelum Masihi, ataupun 10,000 tahun lah dengan kita kan, 8,000 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim ni 1,800 tahun ke 2,000 tahun sebelum Masihi lah, sekitar waktu tu. Okey. Waktu itu, apa yang ada di dunia ini? Ada satu kerajaan besar, iaitu kerajaan Mesopotamia. Dan kerajaan Mesopotamia ni yang bahagian selatan sekali di Ur. Sebab itu Nabi Ibrahim asal daripada Ur. Ur ni bukan kampung terpencil, satu kota besar, satu bahagian besar. Jadi ketika di Ur ini berlaku kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya ketika itu orang menyembah berhala. Dia tak nak menyembah berhala, dan dia pecahkan berhala-berhala yang ada. Akhirnya dia maknanya dibakar. Bila dibakar,
kemudian Allah selamatkan dia kan, jadikan api itu sejuk kan. Kemudian dia pendekkan cerita Raja Namrud ketika itu. Siapa Namrud? Kalau kita tengok dari sudut sejarah, ada kesamaan Namrud ni dengan, okey, nanti Bibo Kak boleh tambahkan knowledge review kita. Cuba baca kisah Gilgamesh, Epic of Gilgamesh. Mungkin ada setengah-setengah pendapat mengatakan bahawa Namrud tu siapa? Raja siapa? Raja siapa ketika, kalau ikut macam kajian sejarah siapa kan? Berkemungkinan besar sebab kalau kita baca Maharaja Gilgamesh, Gilgamesh ni maknanya kematian dia memang kematian yang agak misteri. Kalau dalam sirah, kematiannya maknanya nyamuk masuk dekat telinga tu sampai dia tak tahan denging tu, dia sendiri hantuk kepala dia dan meninggal dia. Okey. Selepas di Ur, dia naik ke bahagian Mesopotamia, mana bahagian utara, bahagian atas. Okey, nak senang faham daripada sudut maknanya geografi dia. Kita bayangkan saja Ur ni macam rompin. Rompin faham kan? Maknanya sebelah kanan kita kan, maksudnya kalau peta Malaysia belah kanan. Dari itu Ur, kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas Haran. Dekat Haran. Haran ni dekat macam Kota Baru lah, Kelantan. Okey. Maknanya dekat Haran maknanya Nabi Ibrahim pernah duduk di Haran. Haran ni besar juga sejarah dia. Dekat situ ada Sanil Urfa, kisah Nabi Ibrahim duduk dan sebagainya. Okey. Kemudian daripada Haran, Nabi Ibrahim berpindah di Jerusalem. Jerusalem ni tak senang faham, naik ke Greek sampai ke Kedah. Mana Kedah, tak senang faham, mana satu pusingan. Kemudian daripada Kedah, tak senang faham, daripada Jerusalem ni, kisah Ibrahim ni, dia ada satu kisah iaitu dia turun sampai ke Mekah. Mekah ni Kuala Lumpur. Turun balik ke Lumpur. Jadi maknanya daripada sebelah kanan ke kiri lah. Mana daripada Rompin, tak senang faham maknanya ke Kota Baru, naik ke Greek sampai ke Alostar. Turun balik sampai ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu adalah Mekah. Okey. Jadi Nabi Ibrahim AS berada di, itu antara kota-kota penting Nabi Ibrahim. Jadi kita semua faham bahawa Nabi Ibrahim dia ada dua isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Satu Siti Hajar, daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Okey. Jadi Siti Sarah tetaplah berada di Jerusalem dan meninggal di sana. Jadi kuburnya Siti Sarah ada di Hebron. Okey. Jadi Siti Hajar berada di sekitar Mekah sana. Okey. Jadi maknanya berulanglah Nabi Ibrahim AS daripada KL ke Kedah lah. Mana nak senang faham kan? KL ke Kedah maksudnya Jerusalem, Mekah, Jerusalem, Mekah. Sampailah ketika Nabi Ismail. Ismail ni maknanya besar, maka dia membangunkan balik Kaabah. Kaabah tu telah ada, maknanya dia membangunkan balik Kaabah untuk ibadah haji. Lepas tu dipanggil manasik. Kemudian Jibril alaihissalam turun mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam manasik haji. Okey, maknanya ibadah haji. Itu yang diajarkan daripada bermula daripada Padang Arafah. Kemudian pergi ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian ada membaling jamrah. Baling jamrah tu ketika Nabi Ibrahim diganggu untuk ibadah korban dia. Ketika itu Nabi Ismail kecil lagi kan, maka dibaling syaitan tu kan. Jadi sampai sekarang dikekalkan sebagai satu ibadah haji, iaitu melontar batu kecil-kecil je, jangan baling selipar, jangan baling payung. Orang Arab baling macam-macam. Ada satu saya pimpin haji tu ketika dahulu, satu orang pakcik ni dia nak cek batu besar-besar. Ustaz, saya cek batu besar ni cukup tak Ustaz? Pakcik jangan pakcik, sunnah ada kecil-kecil je. Kenapa? Dulu muda-muda saya nakal Ustaz, syaitan selalu goda saya. Di sini ini saya tak kira, saya dah baling betul-betul. Pakcik, kalau terlepas ke sebelah pakcik, bocor kepala orang pakcik. Marah betul tu. Maksudnya batu kecil-kecil ni dia sunnah dia. Okey. Pakcik tu geram betul lah, mana baling besar macam ni. Okey. Sabar pakcik. Okey. Jadi ketika tahun berikutnya Nabi Ibrahim pun buat manasik haji. Manasik ni maknanya ibadah. Kan inna solati wa nusuki kan, wa mahyaya wa mamati lillah. Nusuk ni manasik ni adalah ibadah haji. Jadi ketika Jibril pun maknanya lead atau pemimpin Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beribadah haji ni sampai dekat pada Arafah, maknanya Nabi Ibrahim Jibril bertanya, "Arafta?" maknanya faham ke tak? Araftu.
Maknanya aku faham. Maknanya cara tu. Jadi diambil perkataan itu sebagian dari Asyraf menyatakan disebut kembali, itu dinamakan sebagai Padang Arafah. Daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Allahu akbar. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian, kita berhenti rehat dulu. Ada lagi dua lagi kisah ni daripada sirah-sirah Nabi ni berkaitan dengan Padang Arafah. Nampak sangat kenapa Allah SWT jadikan bumi Arafah ini satu bumi yang dimuliakan dan juga diberikan keistimewaan. Sudah semestinya kita ternanti-nanti lagi dua kisah di sebalik bumi Arafah ini. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang setia menunggu kisah-kisah pada yang bagi ustaz kita berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, Sirah Haji Lebaran Arafah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan input-input yang menarik untuk sama-sama kita teladani dan juga kita jadikan setiap kisah-kisah yang dikongsikan ini salah satu pengajaran untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita. InsyaAllah sudah semestinya kita tahu sehingga saat ini bahawa di antara perkataan Arafah itu sendiri berasal daripada, yang pertama adalah daripada peristiwa pertemuan di antara Siti Adam dan juga Nabi Adam dan juga Siti Hawa, dan yang keduanya adalah peristiwa di mana sewaktu mana Jibril alaihissalam mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi dua baki kisah yang ingin dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin kita pada pagi ini. Namun sebelum tu, yang sahabat-sahabat penonton kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tugasan mudah kita dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi ke seberapa ramai yang boleh agar kita semua mendapat manfaat. Seterusnya, ini cara mudah untuk kita nak jana saham pahala, insya-Allah. Ada sebarang soalan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, tak mau lagi Ustaz. Okey. Lagi dua kisah lagi Ustaz. Kami ternanti-nanti ni Ustaz. Apakah di antara keistimewaan Padang Arafah ni Ustaz? Silakan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat rahmatullah sekalian kan. Okey. Kemudian kita cerita pula kisah Nabi Musa AS. Okey. Kita semua tahu bahawa Nabi Musa AS berada di Mesir. Satu tanah benua Afrika lah. Maknanya Mesir, benua Afrika. Jadi maknanya ketika Nabi Musa AS besar, dia dibesarkan oleh satu orang raja bernama Ramsis. Okey, Ramsis. Ramsis ni, dia pendekkan cerita, dia ambil Nabi Musa AS jadi anak angkat dia. Kan Nabi Musa kita semua tahu dihanyutkan di sungai oleh ibunya, ditemui oleh isterinya Asyafirti. Kalau kita panggil Siti Asyah lah, atau Sayyidah Asyah kan. Jadi maknanya Asyafirti ni, Firti ni masyhuri lah, Nafirti lah, Firti ni kan. So boleh dah namakan anak kita kan. Oh, Firti. Okey, tapi itu bahasa Kibti kan. Okey. Jadi maknanya Nabi Musa dibesarkan. Okey. Ramsis ni dia ada anak. Nama Ramsis juga. Jadi dia panggil Ramsis 2. Jadi maknanya bila ada dua putu mahkota lah. Satu putu mahkota Musa, maknanya daripada Bani Israel, tapi dia tak tahu lagi kenapa putu mahkota Ramsis 2. Okey. Pendekkan cerita, bila dah besar, dia tengah sebagai ketuk putu mahkota, dia pun jalan dekat tengah-tengah kawasan yang dibagi oleh Ramsis ni sebagai bapa dia lah, bapa angkat dia kan. Maknanya ada orang cakap, Musa, kau tak usah perasan sangatlah, kau tu Bani Israel. Bani Israel waktu tu adalah golongan-golongan hamba. Dia balik, dia tanya mak dia, Asyafirti, mak nak tanya betul-betul ni, tanya, saya ni sebenarnya anak bapak ke bukan? Barulah mak dia cerita terang, inilah sebenarnya kau ni kita jumpa kan dekat maknanya dekat sungai tu, mana kita besarkan dia. Itu dia rasa macam, lah aku ni anak Bani Israel. Berlaku kisah pergaduhan antara orang Kibti di satu tempat dengan orang Bani Israel. Ketika itu Musa bela Bani Israel. Mana ditolak orang tu, ada sirah kata tumbuk orang tu, meninggal orang tu. Jadi tersebarlah luas,
putera mahkota pergi maknanya bela orang Bani Israel pula. Maka itu yang menyebabkan Nabi Musa AS lari pergi ke Madian. Pergi jalan lari pergi ke Madian. 10 tahun duduk di Madian. Dekat Madian dia dapat berita bapa meninggal. Ramses meninggal. Yang naik adalah adik-beradik dia, Ramses II. Kan? Ramses II. Jadi mana Ramses II naik, kali ni Ramses II lagi ganas daripada bapak dia, ngaku Tuhan pula. Bahawa itu yang bila dia tahu macam adik dia, adik angkat dia kan, mana naik sebagai raja, dia pun kata kat isteri dia, nak baliklah, nak tengoklah bapak meninggal. Kan? Walaupun marah bapak pun teringat bapak kan meninggal. Jadi bila dia balik, itu yang dia dapat wahyu dekat Tur Sina, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Maknanya kau pergilah kepada Fir'aun, dia dah melampaui batas. Apa melampaui batas tu? Mengaku Tuhan pula. Bapak dulu ganas-ganas dia pun bunuh orang ke apa semua. Ini mengaku Tuhan. Jadi misi Nabi Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha, ada dua misi. Satu, misi adalah untuk balikkan supaya dia menyembah Tuhan yang satu, yang esa, iaitu Allah. Yang keduanya adalah membebaskan lafaz penghambaan Bani Israel. Itu yang dia balik ke Mesir, jumpa mula-mula baik je kan. Oh adik, tahniah lah, dah jadi raja pun semua kan. Okey, abang ni datang ni nak beritahu maksudnya kita ada dua misi. Satu, bebaskanlah Bani Israel daripada penghambaan. Yang keduanya, janganlah kau dok ngaku Tuhan. Itu manusia pun kan. Setan pun tak berani mengaku Tuhan. Jadi maknanya Fir'aun atau Ramses II dia tolak. Mana bolehlah bagi rebut apa semuanya tu. Okey. Itu Allah datangkan tanda-tanda. Itu yang datangnya air jadi darah, kemudian datang belalang belalang merosakkan tanam-tanaman, begitu juga dengan tiba-tiba kutu banyak dan sebagainya. Okey. Dan akhirnya Ramses II ni dia ada anak kecil, putera mahkota. Putera mahkota. Jadi yang terakhir sekali bahawa kalau tak beriman, okey, maksudnya Allah akan ambil lah, tarik lah. Seperti mana bapak dulu pernah bunuh anak bawah 2 tahun, anak bawah 2 tahun kalau tak beriman nanti pun akan diambil. Jadi berlaku pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kiraan tahun kita, bangsa Yahudi dah ada kiraan nama bulan dia. Tapi 9 Zulhijjah, betul-betul 9 Zulhijjah, Nabi Musa dibagi syariat esok pagi tolong buat sembelihan. Jadi korban sebenarnya bukan saja disyariatkan kepada syariat Nabi kita Muhammad. Syariat Nabi-Nabi lain juga ada ibadah korban juga. 10 Zulhijjah. Maka orang-orang beriman, Bani Israel dan orang-orang beriman buat sembelihan korban. Sembelihan korban di depan rumah. Mengalir darah korban itu. Malam itu mana-mana rumah yang tak ada darah korban, datang malaikat azab. Maknanya anak yang baru 2 tahun semua meninggal. Jadi maknanya seperti mana bapak tu ataupun Fir'aun, Ramses II pernah bunuh anak bawah 2 tahun lelaki, meninggal. Termasuk anak Ramses II, termasuk anak Fir'aun. Itu yang Fir'aun marah. Bila marah, dia kata, mana Musa? Apa punya kau punya Tuhan apa semua kan? Anak aku meninggal apa semua. Okey, kau nak bebas sangat. Kau berambuhlah daripada aku bebaskan Bani Israel, berambuhlah daripada Mesir. Itu baru Nabi Musa boleh bawa Bani Israel keluar. Kenapa daripada awal tak boleh? Sebab ada lafaz penghambaan. Atuk-atuk ni dulu, Bani Israel, ada lafaz penghambaan kepada bangsa Kibti. Diorang mula-mula baik kan? Lepas tu dia kata, ginilah biar kita semua jadi hamba Bani Kibti. Tak apa. Lafaz penghambaan tu ada. Sebab itu hamba tak boleh lari daripada Tuhan. Ini syariat daripada dulu. Sebab kenapa Bani Israel tak boleh main lari cabut dia? Tak sukalah Firaun cabutlah. Sebab ada lafaz penghambaan tu. Jadi berlaku pada 10 Zulhijjah. Okey. Jadi itu yang Bani Israel semua keluar, dipimpin oleh Nabi Musa. Tapi kena ingat, tidak semua orang ikut Nabi Musa kerana beriman. Ada yang macam bosan aku dengan Fir'aun ni kan. Oh jahat betul ni kan. Jadi kita ikut Musa lah, mudah-mudahan ada harapan. Sebab itu bila Nabi Musa bawa saja Bani Israel keluar, ada yang beriman, ada yang tak. Ada yang kemudian sembah anak patung lembu. Ada kemudian marah Nabi Musa dan sebagainya. Okey. Jadi keluarlah dia. Jadi menuju ke mana? Baitul Maqdis. Bila menuju ke Baitul Maqdis, Ramses II atau Fir'aun sedih. Lala dia kata apa? Alang-alang mati, baik semua matilah macam tu. Itu dia kejar balik Musa. Jadi berlaku jumpa dekat dengan betul-betul perbatasan Laut Merah itu pada 10 Muharram. Mana sebulan betul-betul 10 Zulhijjah ke 10 Muharram sebulan betul-betul.
ngam sebulan lah. Ketika dia kejar betul 10 Muharram, itu Allah Subhanahu Wa Taala belah laut untuk Nabi Musa. So Bani Israel sempatlah melalui laut, kemudian baru dia kejauhan Musa Firaun nampak, kejar masuk laut juga. Itu yang kemudian Allah katupkan laut, maka meninggallah Firaun atau Ramses II tu ya. Jadi maknanya di situ kisah dia. Okey. Bagi Bani Israel, dia meraihkan Exodus ni lah dipanggil pada 10 Muharram. Maknanya tapi istilah bulan dia lah. Maksudnya ada nama dia meraihkan begitu. Maka ketika disyariatkan haji kan, maka kemudian kenapa Bani Israel tanya, kalaulah kami Bani Israel ada tarikh yang mulia ni, Zulhijjah ni, maknanya sudah tentu kami akan meraihkan dia sebagai hari perayaan. Orang Arab maknanya meraihkan Zulhijjah ni memang sebelum berislam lagi. Maknanya bulan-bulan yang diharamkan perang tu. Maka kemudian kalau kami akan meraihkan dia sebagai hari kebesaran. Maka disebut dalam Al-Quran nama Arafah tu. Itu yang disebut dalam Quran. Jadi kalau kita tengok kita tengok dulu surah Taubah ayat 39. Surah Taubah ayat 39 Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya kiraan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sama ada matahari ataupun bulan ada 12 bulan. Mana 12 pembagian bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, diciptakan langit dan juga bumi pada tarikh-tarikh tersebut kan. Minha arba'atu hurum, daripadanya ada 4 bulan yang mulia. Hurum haram mulia, ataupun tak boleh nak buat benda-benda yang pergaduhan dan sebagainya kan. Jadi bulan yang mulia tu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rejab. Sekali lagi maknanya bulan-bulan haji tu maknanya sebulan sebelum haji Zulqaidah. Hari ini kan 23 Zulqaidah Zulqaidah. Maknanya sekarang ni bulan ni, kemudian bulan depan Zulhijjah dan juga satu lagi bulan Muharram. Dan satu lagi maknanya bulan Rejab, melompat ke depan pula jadi ini yang Allah sebut surah Al-Baqarah 198, nama Arafah tu disebut balik. Allah kata laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak salah kamu mencari kelebihan daripada Tuhan kamu. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jadi maknanya ketika kamu selesai dekat Arafah, maknanya nama Arafah tu ada dalam Quran. Disebut kembali dalam Quran. Maknanya walaupun kisah Nabi maknanya Adam ada khilaf dia, kisah Nabi Ibrahim ada khilaf dia, tapi disebut balik, diiktiraf balik nama setempat itu adalah Arafah. Maknanya betul nama dia Arafah. Walaupun ada khilaf perkisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya, tapi disebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 192. Allahu Akbar. Itulah kisah yang ketiga berkaitan dengan nama Arafah. Kita tak bincang lagi ni apakah di antara kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam bulan-bulan di dalam hari Arafah ni Ustaz. Namun sebelum tu saudara-saudara sekalian bertenang, ambil dulu, berkenal dulu kopi secawan, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Kita berhenti berehat sebentar, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kembali kita bergabung di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, pada pagi ini sama-sama kita menelusuri kisah sirah berkaitan dengan sirah haji Debaran Arafah. Alhamdulillah, terima kasih kerana kekal bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Kita sudah pun berada dalam segmen terakhir untuk di TV3. Bukan habis lagi tapi di TV3. Jadi sudah semestinya kita nak dengarkan kisah yang terakhir, iaitu kisah yang keempat berkaitan dengan keistimewaan Arafah ataupun hari Arafah ataupun
Bumi Arafah itu sendiri. Seperti biasa, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, jom kita dengarkan Ustaz kisah terakhir, kisah yang keempat berkaitan dengan Bumi Arafah ni Ustaz. Silakan. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey, kisah yang keempat iaitu kisah Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Jadi ada satu peristiwa yang maknanya yang penting untuk kita tahu, iaitu haji disyariatkan balik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim AS, disyariatkan balik. Korban disyariatkan balik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Okay, beberapa puasa, termasuk puasa-puasa sunat, termasuk nanti kita akan cerita di TV9, kita bagi teaser dulu. Amalan-amalan apa yang bagus untuk bulan apa, bulan hari Arafah ni ataupun bulan Zulhijjah ni, maknanya disyariatkan balik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka pendekkan cerita, Nabi kita Muhammad SAW menunaikan ibadah haji. Okay, jadi Nabi SAW menyebut Al-Hajjul Arafah. Haji adalah perhimpunan di Padang Arafah. Maknanya tawaf boleh masing-masing. Okey, nak pilih hari apa, pagi ke petang ke apa, semua masing-masing. Okey, sa'i boleh masing-masing, melontar boleh masing-masing. Tapi Arafah ada waktu dia. Maknanya kena pada 9 Zulhijjah tu, bermula tergelincir matahari sampai terbenam matahari, semua kena ada di Padang Arafah. Sebab itu kalau orang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, sakit macam mana pun, terlantar ke hospital, selagi mana dia waras, maknanya bahagian pengurusan haji sana akan bawa walaupun sekejap untuk berada di Padang Arafah. Sebab Al-Hajjul Arafah, kalau tak ada apa nama duduk di Padang Arafah, tak dikira haji itu. Al-Hajjul Arafah, haji adalah perhimpunan Padang Arafah. Sakit ke apa semua, sekejap pun akan dibawa walaupun sekejap di Padang Arafah, selagi mana waras lah. Kalau dah memang tak sedar ke, pengsan ke apa semua, maknanya memang ke hospital, mana taklah, sebab tak boleh nak menunaikan, nak niat apa sebagainya. Maknanya ini kalau selagi mana waras, tak larat macam mana pun akan dibawa ke sana. Maka ketika Nabi SAW berada pada tahun 9 tarikh 9 Zulhijjah itu, tahun terakhir Nabi, maka kisah yang keempat, kisah Nabi SAW, iaitu mengenai Nabi memberikan khutbah. Dipanggil, kalau kita nak tambahkan knowledge kita, boleh dipanggil khutbatul wida'. Khutbatul wida'. Sebab tu Nabi SAW menyebut dengan hati yang begitu, kita panggil sayu lah kan. Usikum ibadallah bitaqwallah, aku wasiatkan kamu untuk sentiasa maknanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas, maknanya wahai manusia, isma'u minni, dengarlah daripada aku. Aku pun tak tahu sama ada selepas ini kita boleh bertemu lagi ataupun tak. Maknanya Nabi dah dapat satu hint. Maka Nabi katakan, Nabi menyebut dalam khutbah dia antara isi-isi penting bahawa sebagaimana kamu menganggap bulan ini suci, maknanya bulan haji itu suci, maka begitu juga jiwa orang Islam, harta dia dan sebagainya, kamu kena hormat. Sebagaimana kamu menghormati bulan haram ni, orang-orang Islam kena respect. Okay? Respect benda yang sangat penting dalam Islam. Hormat ni dalam Islam dia ada dua bentuk. Satu dipanggil ihtiram, satu dipanggil ikram. Ihtiram ni benda dalaman, sayang, maknanya memandang dengan memaafkan, memandang dengan berlapang dada, itu ihtiram. Ikram ni benda yang bernampak. Contoh katakanlah hari ni saya tengok Da'i Luqman macam tak larat bawa beg saya pun, okey boleh tak saya tolong. Ikram, benda yang nampak. Bagi salam, senyum, benda yang nampak. Itu ikram. Jadi respect atau hormat ni dua benda penting. Satu ihtiram, dalaman, satu lagi ikram. Okey. Jadi mana seperti mana kamu anggap bulan ini kamu respect dia, maka begitu juga dengan harta orang Islam dan sebagainya, dan orang Islam itu adalah bersaudara. Okey, jadi kemudian pendekkan ceritalah, kita tak telitikan lagi. Nabi pesankan supaya maknanya jagalah maknanya diri kamu daripada gangguan syaitan yang tidak berputus asa untuk menyesatkan manusia itu. Kemudian Nabi cerita mengenai hak-hak yang perlu ditunaikan. Okey, kita ada hak, isteri kita ada hak, suami kita ada hak, agama ada hak. Hak perlu kita tunaikan. Mana tanggungjawab kita menunaikan hak-hak dan sebagainya. Dan ketika habis, maka turunlah
ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Maknanya hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan. Maknanya rukun Islam yang 5, sembahyang, puasa, zakat, maknanya dan syahadah, haji, sempurna hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurnalah ibadah kamu tu, agama kamu tu diturunkan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madina, dan Allah redha Islam tu sebagai pegangan agama kamu tu. Maknanya dibawa daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya syariat Nabi kita Muhammad SAW sempurna dan Allah Subhanahu Wa Taala redha benda itu. Maka semua sahabat-sahabat senyum, suka. Maksudnya gembiralah, kita memang dah, maknanya sempurnalah keislaman kita selepas haji itu. Jadi maknanya suka. Yang ada rasa tersentuh ni dia bermula dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka orang tanya Abu Bakar, hari ini kita menang, dah berjaya Fatu Mekah, dah berjaya buat haji, kita punya Islam sudah sempurna. Kenapa anda bersedih? Macam itulah. Kenapa bersedih? Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, tidak adalah seorang nabi itu ketika disempurna dia punya risalah dia, apa yang perlu disampaikan, maka Allah akan ambil nabi itu. Jadi mana Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat mendengar baru betul menangis. Nabi Musa AS, apa misi dia? Misi dia membebaskan Bani Israel dan juga membawa sedar kepada Firaun. Bani Israel dibebaskan, bawa ke Baitul Maqdis, sampai dekat Jericho, masuk Baitul Maqdis, meninggal dia. Nabi Ibrahim AS sempurna, meninggal. Jadi Nabi ni dah ada tugasan dia. Apabila sempurna tugasan dia, maka meninggal dia. Maka begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apabila Allah sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum, maknanya kami sempurnakan agama kamu sampai akhir ayat. Maksudnya ketika itu, maknanya setelah sempurna, maka tak lama lagi Allah mesti akan ambil Nabi kita Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis dia. Rupanya betul. Habis ibadah haji, tak lama selepas itu Nabi SAW balik ke Madinah, maknanya Nabi mulai sakit. Nabi mulai sakit. Dan Nabi sebelum sakit itu Nabi selalu ingat orang-orang yang telah meninggal. Jadi maknanya teringat sangat dengan Sayyidatina Khadijah, sahabat-sahabat yang syahid dalam perang Badar, perang Uhud, yang telah meninggal. Rupanya antara ciri-ciri orang yang nak meninggal, dia akan teringat sangat orang yang telah meninggal. Ibu kakak ada teringat tak? Dan mungkin kita akan nafikan sebab kita takut tau. Takut aku. Tapi sampai tu masa benda tu akan datang sendiri, yang kita takkan deny, kita tak akan menafikan benda tu. Kita akan teringat sangat. Arwah ayahanda saya, Allah yarhamu, ketika akhir-akhir hayat dia, dia bukan sakit tiba-tiba, maknanya meninggal. Dia ada buat sajak untuk ibu dia, ibunda. Anak dia rindu pada ibunda, kan. Dia meninggal, kita jumpa tulisan dia tu. Maknanya dengan sendiri tau. Walaupun kita takut aku, kan. Tapi sampai tu masa kita akan teringat yang sayup ke hati gitu. Betul. Lepas itu tak lama tu, maka Nabi kita Muhammad SAW ketika dah balik ke Madinah, maknanya sakit, gering, makin hari makin berat, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi kita Muhammad SAW pada tahun 10 Hijrah. Jadi maknanya peristiwa yang keempat yang penting adalah bagaimana khutbah wida tu kita tak dapat nak bincangkan detail. Nanti ibu kakak boleh baca khutbah wida, ataupun mungkin boleh Google. Kita bukan belajar di Google Jadi kita tahu kita dapat knowledge review dulu. Kita review dulu, macam ini isi, mana barulah jumpa ustaz ke cikgu ke, ataupun siapa yang boleh mengajar isi khutbah wida tu. Sangat penting, sangat bagus, sangat menyentuh kita. Kita baca dulu. Sekarang banyak orang dah kongsikan Google, kita baca dulu, nanti jumpa ustaz-ustaz ke, maknanya imam ke, siapa ke, kita rujuk apa isi dia sebagainya, kan. Jadi maknanya itu peristiwa keempat yang besar, disyariatkan kembali padang Arafah tu sebagai ibadah haji, yang Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah perhimpunan di padang Arafah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Ustaz, bila mana kita sebutkan tentang ilmu Ustaz, dia perlukan kita first kena belajar permukaan. Lepas kemudian kita jumpa ataupun kita rujuk kepada pakar-pakar untuk kita dapatkan pencerahan yang lebih mendalam. Seperti mana tadi Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan hormat. Dalam khutbah wida baru saya tahu hormat itu lebih daripada dua. Satu ihtiram dan juga satu lagi ikram. Jadi mudah-mudahan kita mendapat satu benda yang cukup penting, iaitu untuk kita terus tambah
kualiti ilmu yang kita dapat dan juga kita terus merujuk pada pakar-pakar dalam ilmu, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, cukup 4 kisah. Jadi untuk mengetahui apakah di antara kepentingan kita mempelajari ilmu kita pada pagi ini, kita nak berhenti berehat sebentar, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Dan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menimba ilmu, satu ilmu yang eksklusif yang mungkin kita tak dapat di tempat lain. Hanya eksklusif di Tanyalah Ustaz TV3 biar tahu, jangan keliru, iaitu berkaitan dengan sirah haji Debaran Arafah. Tadi sewaktu mana kita bersiaran langsung di TV3 juga TV9 dalam tempoh 1 jam 30 minit yang lepas, kita sudah pun mempelajari di sebalik 4 kisah ataupun 4 sirah yang menarik berkaitan dengan bagaimanakah asal usul ataupun di sebalik peristiwa yang berlaku di Padang Arafah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan Debaran Haji ataupun Debaran Arafah ini. Namun sebelum tu ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Seperti biasa, yang sedang menyaksikan melalui Facebook kita, boleh untuk terus berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Jadi saudara sekalian, sudah semestinya kita nak tahulah, Ustaz, apakah di antara sebenarnya amalan-amalan yang kita dianjurkan dalam Islam untuk kita amalkan pada hari Arafah ni, Ustaz? Silakan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Jadi bila sebut mengenai hari Arafah, kita nak cerita mengenai amalan-amalan lah yang boleh kita buat. Okey, yang pertama sekali, kita yang tak maknanya tak pergi ke haji sana, okey, kita disunatkan untuk berpuasa pada hari-hari Arafah pada 9 Zulhijjah dan maknanya daripada awal sampai pada 9 Zulhijjah tu kan. Ini dalam hadis Nabi SAW sebut. Ini kita cuba baca sikit mengenai fadail amal ataupun kelebihan amalan ni supaya kita berpuasa. Jadi kalau ibu-ibu kakak yang mungkin ada puasa qada ke apa semua, boleh niatkan sekali. Cuma beza dia, kalau kita puasa sunat, katakan puasa sunat daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, kalau puasa sunat kita tak larat, kita boleh buka tak larat lah hari ni maknanya pukul 9 bukalah. Sekejap tu kan. Esok tambahlah sikit. Takkanlah pukul 9 koman lah kan. Tambahlah pukul 10. Okay. Tak larat ini pukul 10 kan. 10 kan. Lusa maknanya tambah lagi pukul 12 kan. 9 Zulhijjah cukup sehari. Cukup sehari kalau tak larat. Tapi kalau kita niat dengan qada sekali, qada tak boleh nak suka-suka batal. Itu beza dia. Macam kalau dia kata saja aku puasa qada dan juga sunat hari Arafah, maksudnya tak boleh suka-suka batal. Tak larat macam mana pun, macam puasa wajib jugalah, kena habiskan. Okey. Jadi dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Nabi SAW, bahawa siyamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanat allati qablahu wa sanat allati ba'dahu. Orang yang berpuasa pada hari Arafah. Okey, bibi kakak, cuba salinkan ayat ini, hafal. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa dia setahun yang sebelum dia dan setahun yang akan datang. Okey. Macam mana setahun yang sebelum kita faham lah kan. Setahun yang akan datang, ini in advance pula ni kan. Maknanya diampunkan in advance pula. Sebenarnya dalam tafsir hadis ini, yaghfirullahu lahu dzunubus sanatil madiyah, Allah mengampunkan dosa-dosa yang lepas, dan wa ya'simuhu 'anil dzunubis sanah mustaqbal. Allah Subhanahu Wa Taala jaga pelihara kita daripada melakukan dosa pada tahun yang berikutnya. Ini kita nak sebenarnya. Sebab manusia tak lari daripada buat salah. Okey, tapi Allah pelihara kita jadi lebih baik lagi.
Kan maknanya untuk pelihara daripada dosa-dosa yang maknanya akan datang tu, maknanya Allah pelihara kita. Kan sebab kadang-kadang okey, orang buat salah ni ustaz ibu-ibu kakak saya sekalian orang buat salah ataupun orang buat dosa. Ada orang buat dosa, pertama dia buat dosa dengan niat memang nak buat dosa, memang jahat lah jahat maknanya memang niat nak mengumpat, nak kata orang, dan dia pun buat mengumpat tu kan. Itu maknanya yang pertama, memang dia buat dosa dengan niat. Yang keduanya, ada orang sebenarnya buat dia buat salah tu sebenarnya adalah dia tak faham, jahil benda jahil, maknanya dia tak faham tu dosa. Okey, jadi kadang-kadang bila wayasimuhu min dunubil mustaqbal, Allah memelihara daripada dosa yang lepas, Allah buka ilmu untuk dia faham. Itu yang bagusnya puasa pada Arafah ni. Yang lepas dah, yang depan tu Allah pelihara. Sebab ada yang keduanya, orang buat salah kerana dia jahil, dia tak faham. Allah buka ilmu untuk dia, kan? Kemudian yang ketiganya, ada orang buat salah ni adalah orang jahat yang sedang berusaha menjadi baik. Mana dia nak jadi baik tapi terbuat salah lagi. Nak jadi baik terbuat salah lagi. Jadi mana Allah bagi kekuatan hati pada dia untuk dia istiqamah pada amalan. Kadang-kadang orang tu memang sebelum ni dia tak faham, bila dia dengar tanyalah ustaz contoh kan, maksudnya dia faham, maka dia nak jadi baik tapi tak kuat, hati tak kuat. Maka wayasimu min dhunubil mustaqbal, Allah kuatkan hati dia. Okey. Dan yang dua, bila kita melihat salah, ada 5 jenis orang buat salah. Yang pertama tadi adalah dia buat salah dengan niat. Yang keduanya dia jahil, dia tak faham. Yang ketiganya dia tak ada kekuatan hati, maksudnya dia sedang nak berusaha menjadi baik. Okey. Yang keempatnya adalah orang buat salah, ada kadang-kadang orang baik. Dia baik, dia tak mengata orang, dia layan blues dia je. Seorang-seorang dia. Dia baik tapi tak buat benda betul. Dia baik tapi tak buat benda betul. Dia baik dengan isteri tapi nafkah dia culah sikit mana kadang bagi kadang tak bagi, contoh ni kan. Maksudnya dia kadang tak perasan benda tu. Tak jenis tak perasan ya. Maknanya dia orang baik yang tak buat benda betul. Ada baik tapi tak buat benda betul. Ada benda-benda betul yang dia tidak buat dia. Okey. Dan yang kelimanya adalah orang baik yang tersilap. Banyak kisah. Orang baik tersilap dan melakukan dosa. Ini yang kadang-kadang kita perlukan Allah bantu kita. Salah satunya adalah ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, dengan puasalah pada hari Arafah. Allah ampunkan dosa kita lepas-lepas, dan Allah SWT pelihara kita dari dosa yang mustakbal. Antaranya orang baik yang tersalah. Saya ada rumah HIV Muslim sebelum tahun 2009. Tak ada rumah HIV Muslim, jadi mereka duduk di gereja-gereja. So maksudnya kita find bersama Majlis Agama Islam Selangor, kita dengan izin Allah dapat buat rumah perlindungan HIV Muslim. Okey. Ada orang yang memang kena HIV, memang dia memang nakal lah hidup dia. Dia memang latar belakang yang memang lain daripada orang lain. Tapi tidak sedikit saya jumpa orang baik yang tersilap. Dia memang orang baik. Pergi outstation, hotel dia ada orang ketuk. Maknanya perempuan jahat ni, dia baik yang tersilap sekali tu je, dan dia kena HIV. Allah. Ada. Kan? Maksudnya apa? Itu yang kita nak, Allah pelihara kita daripada benda je tu. Kita memang orang ahli masjid, memang orang yang memang bagus kan, terlibat dengan banyak benda-benda yang bagus, tapi sekali itu je tersilap. Itu kadang-kadang benda tersilap sekali ni yang kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, orang baik kena ada ke mahkamah, yang dia sebenarnya bukan orang jahat berniat buat jahat, tapi dia orang baik yang tersalah, orang baik yang tersilap. Tapi sebagai undang-undang tetap kena dikuatkuasakan, dia kena. Tapi dia adalah orang baik tersilap waktu tu. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala, hadis Muslim hadis sahih Muslim, bahawa ahtasibu 'ala Allah ayukaffirus sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Allah ampunkan dosa yang sebelum dia dan juga dosa yang selepas dia. Maknanya kita ni 23 Zulqaidah, maksudnya lagi 7 hari lah kurang lebih masuk 1 Zulhijjah, puasalah. Dan yang paling penting hari Arafah tu. Itu amalan yang pertama yang boleh kita buat, iaitu amalan berpuasa. Puasa sunat hari Arafah, Ustaz. Sunat hari Arafah, insya-Allah. Dan kalau bagus daripada awal tu, daripada 1 Zulhijjah tu lagi. Okey, kemudian yang keduanya, apa amalan yang kedua yang kita perlu boleh buat? Okey, bagi terutamanya kita yang tidak ke Mekah ke haji kan, iaitu hari-hari Arafah ni ataupun hari-hari maknanya Zulhijjah ni, kita bersedia untuk membuat ibadah korban.
Sama ada korban tu memang kita hantarlah ke mana-mana tempat memerlukan, ataupun kita buat sendiri kita yang kita tengok dan sebagainya. Jadi korban ni sampai dalam hadis yang disebut orang yang mampu membuat korban tapi dia tak buat, maknanya jangan dekat la yaqrabanna musallana, jangan dekat dengan kita lah, kata Nabi SAW. Sebab itu bagi mazhab Syafi'i dia sunat muakkad, sunat yang memang ditekankan untuk buat, mampu buat. Kalau Hanafi, sebagian Hanafi mampu wajib tau. Sebab tu Pakistan, India, saya pernah belajar di sana, buat tahfiz sana waktu saya kecil dulu. Memang bulan korban ni memang yang mampu memang kena buat. Cuba kita tanya Bangla yang kerja kat sini kan, kita tahu sesusah mana dia. Kalau dia mazhab Hanafi, dia tak ada kena mampu, dia akan buat korban. Maksudnya memang buat tu. Dan memanglah bila kita buat korban, ibadah korban tu kelebihan dia memanglah setiap darah yang menitis tu Allah kirakan kebaikan buat kita kan. Dan maksudnya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi maknanya amalan kedua terlibatlah dengan ibadah korban. Okey. Sekarang ni banyak orang buat ibadah korban. Ada yang murah, ada yang mahal kan. Kalau kita mungkin boleh mampu dan buat yang mahal, tak apa, tak ada masalah. Kalau tak mampu pun maknanya terlibatlah dengan benda yang murah-murah. Maksudnya kalau tak mampu tahun ni kita rancang. Kalau satu bahagian ada yang 300 lebih, 400 lebih kan. Kita menabung sikit-sikit untuk kita panggil pengurusan akhirat. Maknanya untuk akhirat kita lah. Kita uruskan akhirat kita dengan kita menabung untuk buat korban. Dan kelebihan korban, bila datang korban itu akan menjadi tunggangan kita di akhirat besok. Kan? Tunggangan yang kita bangkit daripada kubur besok, apabila pada mahsyar datang tunggangan itu, kita mengenali dia dan dia mengenali kita. Maknanya kita terus tahu tuan dia tu. Terus maknanya dikenal tuan dia tu. Jadi ibadah korban ya. Dan kita boleh hadiah juga. Korban untuk mak ayah kita kan, yang tak mampu yang dulu sebagainya. Ada khilaf membuat korban pada orang yang telah meninggal. Ada kata boleh, ada kata tak boleh, tapi dengan kasih sayang Allah buat je. Dan satu Ustaz, korban dengan akikah boleh sekalikan ke Ustaz ni kan? Okey, dia dua benda berbeza sebenarnya. Maknanya dua ibadah berbeza. Sebab dengan korban adalah ibadah korban tu. Akikah ni kesyukuran kita lahir. Jadi maknanya kasih sayang Allah SWT bolehlah nak buat sekali bagi tak mampu. Tapi kalau dapat, kita pisahkan. Sebab dia ada dua bahagian keadaan yang berbeza. Kita berhenti rehat dulu. Jadi sidang betul sekalian, itu dua perkongsian ataupun dua amal ibadah yang kita boleh lakukan ialah hari Arafah dan juga hari-hari Raya Aidil Adha, iaitu pertama puasa Arafah dan yang keduanya ibadah korban. Dan ada lagi, namun sebelum itu kita berehat sebentar. Yang kemana teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Kita sebenarnya sudah pun berada di segmen yang terakhir untuk episod kali ini, dan juga bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan ibrah ataupun sirah di sebalik haji ni Ustaz. Sebenarnya bila mana kita semakin menghampiri dengan hari raya haji ataupun bulan Zulhijjah ni, dia semakin rasa keseronokan sebab pelbagai intipati dan juga rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, dan ditambahkan pula banyak juga pahala sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita peluang untuk kita kumpul di dalam sepanjang bulan-bulan haji ataupun bulan Zulhijjah ini yang kita akan masuk tak lama lagi ni insya-Allah. Jadi kita masih lagi mencakap topik berkaitan dengan sirah haji, dugaan pula debaran Arafah pada pagi ini. Jadi Ustaz pun sudah pun menerangkan kepada kita dua kelebihan ataupun di antara perkara yang kita boleh laksanakan sepanjang hari Arafah dan juga hari-hari raya Aidil Adha ini. Jadi Ustaz, yang menarik yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan puasa hari Arafah, iaitu salah satu kaifiat ataupun kebaikan, kelebihannya Allah SWT akan mengampunkan dosa setahun sebelum
dan juga setahun akan datang. Jadi Ustaz, adakah dosa yang diampunkan itu termasuk juga dosa-dosa besar Ustaz? Okey. Apa dosa besar kan? Okey, nanti Bibo kakak saya sekalian boleh tambahkan nulis review kita panggil kan. Sebab ramai orang kongsikan dekat Google kan. Kita kan belajar dari Google tau. Nulis review dulu. Review dulu type 70 dosa besar. 70 dosa besar tu kita akan nampak senarai-senarai itu. Jadi bila hadis Nabi SAW menyebut mengenai diampunkan dosa setelah lalu, tidak termasuk dosa-dosa besar. Oh, tak termasuk. Maknanya dosa-dosa kecil lah. Sebab kadang-kadang ada dosa-dosa tu, dosa-dosa, katakan satu orang buat dosa, contoh katakan mengumpat contohnya kan. Dia buat dua dosa sebenarnya. Satu dosa dengan Allah sebab Allah yang melarang mengumpat itu. Satu dosa dengan manusia. Dosa manusia tu dia kena minta maaf dengan manusia tu. Jadi bahagian Allah lah akan ampunkan. Tapi kenapa boleh jadi dosa besar? Sebab dia menjangkau pada orang lain. Lepas tu cara meminta maaf dia agak lebih panjang lagi lah. Kena minta maaf pada orang tu. Jadi mana dosa-dosa berkaitan dengan mana hak Allah dan juga dosa-dosa kecil lah. Maknanya dosa-dosa besar kena taubat betul-betul. Dan nanti kita boleh bincang bahas mengenai mana bab taubat tu. Taubat juga ada satu perbahasan yang bagus untuk kita faham ataupun kita kongsikan insya-Allah. Okey, kita mengenai amal-amalan pada hari Arafah, debaran Arafah. Oh, kita tunggu-tunggu Arafah ni kan. So apa nak buat amalan? Jadi pertama tadi puasa. Yang keduanya bersedia untuk berkorban. Yang ketiganya berdoa. Okey. Dalam hadis Nabi SAW menyebut khairud doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Okey. So bila dia kan bermula daripada hari Arafah semuanya, terutamanya pada waktu asar. Sebab itu kalau orang dekat pada Arafah tu, pada waktu asar mereka semua akan keluar bermunajat Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita waktu asar sana kita dah malam dah. Maknanya ikutlah waktu asar kita. Maknanya waktu yang afdal tu adalah pada hari Arafah berdoa. Okey. Saya nak cerita sikit mengenai doa. Ibu kakak tuan-tuan sekalian kita umat Muhammad satu-satunya umat yang Allah Subhanahu Wa Taala maknanya chop lah, nak senang faham bahasa dia. Chop dalam Quran, doa kita mustajab. Doa kita ni diterima. Allah sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah, aku akan memberi mustajabkan doa itu. Ini maknanya umat terdahulu tidak ada jaminan doa mustajab. Tapi umat Muhammad, doa permintaan daripada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bagi memang mustajab. Cuma cara Allah bagi ada 3 cara. Lepas tu banyak berdoa. Kita tak tahu mana satu yang memang betul-betul. Tapi maknanya ada tiga cara Allah memustajabkan doa kita. Yang pertama dia, kita minta A, Allah bagi A. Kita minta murah rezeki sungguh. Maknanya kita minta suami kita baik, memang jadi baik. Maknanya kita minta A, Allah bagi A. Okey? Yang keduanya, kadang-kadang ada kita minta A, Allah bagi B. Kita tak minta B pun, tapi itu B baik buat kita. Lepas tu doa jangan pernah putus asa. Malas aku doa Ustaz, tak makbul pun kan. Kita rasa tak makbul, tapi rupanya kita minta A, Allah bagi B. Sebab B itu bagus untuk kita. Jadi kadang-kadang kita mau tak makbul, tapi sebenarnya ada kebaikan lain Allah bagi, kita tak perasan. Lepas tu doa jangan pernah putus asa. Doa jangan malas-malas. Ya Allah Tuhanku, doa aku masih sebiji macam semalam lah ya Allah. Jangan malam-malam doa. Doa jangan malam-malam. Lalu kan di lidah kita doa tu. Jadi ada kita minta Allah bagi A, ada kita minta Allah bagi B, ada kita minta A, Allah bagi C. Lagi tak faham. C jalan nak dapat A. Okey. Ada satu kisah sampai duduk Shah Alam, okey. Ada tu orang budak ni kan, dia umur dia dah lanjut waktu tu, tapi tak kahwin lagi. Jadi dia kalau balik kerja, dia akan pergi sembahyang masjid negeri, dia akan berdoa, ya Allah, bagilah aku isteri solehah ya Allah, bagilah aku isteri solehah ya Allah. Okey. Satu hari turun daripada masjid negeri, kalau masjid negeri Shah Alam, masjid Shah Alam, kalau siapa yang duduk Shah Alam, ada roundabout. Turun daripada masjid negeri, datang Minah Rempit. Kan? Lap dekat corner nampak tu. Wah kan. Lap terlebih lap langkah budak ni. Tergolek dia. Aduh, luka besar, orang bawa dia pergi hospital. Okey. Dekat hospital tertanya-tanya dia. Ya Allah, aku kan minta isi solehah. Kenapa Minah Rempit yang datang? Kan tak faham. Tak faham. Aku minta isi solehah. Minah Rempit yang datang. Kan tak faham. Tak faham. Oh, rupa-rupanya dekat hospital.
yang rawat luka dia kan, yang bantu dia satu orang doktor yang baru grad. Baru grad doktor tu. Doktor tu tengok abang ni bagus abang ni, walaupun luka sakit apa tu bengkak apa semua kan. Tak pernah mengeluh kan, sembahyangnya jaga kan. Kemudian minta Quran, boleh tak nak baca Quran, bagus abang ni. Sebelum discharge daripada hospital, doktor ni jumpa dia, bang, nak jadi suami saya tak? Masya Allah. Ada kadang-kadang kita minta ya Allah bagi C tu jalan nak dapat A. Abang-abang, ayah-ayah, saya harap jangan ada yang berdoa untuk ditanggami dengan minah rempit kan. Doa baik-baik. Tapi cara Allah bagi dengan 3 cara tu. Sebab tu jangan pernah putus asa berdoa. Kadang-kadang kita minta ya Allah bagi A, kadang kita minta Allah bagi B, kadang kita minta Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Mohon minta Allah. Dan pada debaran Arafah. Kita tunggu-tunggu Arafah tu. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa khairul doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita mohonkan pada hari Arafah. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW ada riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala menghampiri mana hamba-hambanya, hampiri itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata, ma arada haulai, diorang ni nak apa aku akan bagi. Maksudnya itu antara kelebihan ada hari Arafah. Yang ketiganya iaitu dengan kita berdoa. Okey. Amalan yang keempat. Okey. Yang keempat apa? Yang keempat iaitu dengan kita memperbanyakkan zikir. Zikir ni maknanya ingat Allah. Ingat Allah. Apa ingat Allah? Boleh dengan jalan takbir. Takbir ni Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ataupun orang Melayu kita dia maknanya pada takbir hari raya tu dilagukan. Maknanya takbir dengan tahmid. Tahmid istilah untuk alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Dengan tahlil ni istilah untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih ni istilah bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Betul orang kadang-kadang orang sebut istilah sabar bang, baca baca istighfar, la ilaha illallah, la ilallah, baca istighfar tu tahlil. Okey. Itu tasbih. So banyakkan zikir ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ingat Allah dengan baca Quran. Sebab baca Quran ni kita membaca kalamullah. Seolah-olah Allah bercakap dengan kita. Kita berdoa, kita bercakap pada Allah. Kita baca Quran macam Allah bercakap dengan kita. Sebab dalam Quran ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Sembayang seolah kita bercakap dengan Allah. Sebab kita doa, sembayang kan penuh dengan doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazuqni wahdini wa'afini wa'fu anni kan. Maknanya Allah ampunkan aku, angkatkan darajat aku, murahkan rezeki aku. Maknanya sembayang berdoa. So, doa ni kita bercakap dengan Tuhan. Quran Allah bercakap dengan kita. So maksudnya maknanya itu adalah cara untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang kelima iaitu dengan banyakkan bertaubat. Taubat ni istighfar So okey. Taubat ni at-taubatun nadamah. Taubat ni adalah penyesalan. So hari ni kalau kita baca istighfar dengan tak ada penyesalan, bagus. Dia jadi zikir. Zikir kita kadang orang baca istighfar tu kan dengan menghabiskan biji tasbih. Astagfirullah. Dalam laju berkira pula tu, 33 lebih ni imam ni. Ini mesti tasbih China ni. Berkira, astagfirullahaladzim. Jadi maknanya kita nak jadi taubat, walaupun kita baca sikit tapi dengan an-nadamah, penyesalan. Ya Allah, menyesal. Dia jadi sebagai taubat. Ada orang kadang-kadang istighfar ni dijadikan bahan marah. Astagfirullahaladzim. Abang tipu saya. Abang tipu saya lagi Okey. Jadi maknanya an-nadamah. Jadi banyakkan an-nadamah, penyesalan. So prerequisite ataupun syarat untuk kita ni nak jadi orang yang at-tawabin, taubat adalah ada satu syarat dia. Kita kena ada satu kemahiran. Kemahiran apa ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian? Kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau orang tak ada kemahiran melihat kelemahan diri, dia susah nak taubat. Sebab itu kemahiran ni bentuk dipanggil muhasabah dalam bahasa Arab. Muhasabah ni kemahiran melihat kelemahan diri. Ada orang kadang-kadang dia je betul kan. Dia je betul, suami je salah. Suami je salah. Padahal apa suami cakap dengan apa ustaz cakap atau apa kaunselor cakap sama je. Tapi suami cakap maaf betul-betul kan. Kaunselor cakap tu betul. Kaunselor cakap betul. Ustaz cakap betul. Suami cakap sama je sebenarnya. Ataupun kadang isteri
isteri salah kan. Isteri salah. Saya pernah buat satu kursus bagi forest insan dalam kursus tu, jadi bila dah habis kursus tu, mana saya pun minta dia ulas lah. Apa pasal abang akak dan kursus ni? Isteri dia, oh alhamdulillah kursus sangat bagus ya. Jadi saya boleh baiki diri saya lah. Suami dia, pandangan abang pula, kursus sangat bagus ya. Bagus untuk kita semua dan untuk isteri saya baiki diri dia. Okey. Dia aja betul. Jadi untuk bertaubat ada satu syarat. Syarat dia apa? Iaitu dia perlu ada kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau tak ada kemahiran itu susah nak taubat. Kalau ada, orang mudah nak bertaubat, orang mudah nak minta maaf, orang mudah nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Jadi itulah itu 5 amalan. 5 amalan yang kita boleh laksanakan pada hari Arafah dan juga hari raya Aidil Adha dan juga hari-hari tasyrik yang berikutnya insya-Allah. Jadi yang paling penting Ustaz, saya ada terdengar satu kalimah berkaitan dengan istighfar. Dia kata apa, kalau kita istighfar sekali masih lagi tak rasakan penyesalan, maka istighfar lagi. Istighfar sampailah timbul penyesalan. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian dan juga pencerahan tersebut. Itu merangkumi kesimpulan untuk episod kita pada hari inilah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz sebagai penutupnya, bolehlah Ustaz tutup dengan majlis kita, pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita insya-Allah. Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakan kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada para sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini, juga bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, berikan kesihatan Ustaz untuk terus berkongsi ilmu pada kami semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Aiman dan juga ahli panel kita Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh yang akan bincangkan berkaitan dengan pasangan OKU. Jadi jom sama-sama kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saya Dai Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.